Alright, baik. Apabila bercakap mengenai produktif buruh, sudah tentu ia adalah untuk kita mengukur bagaimanakah output dan input ini. Dan ini adalah antara apabila kita teliti data terkini yang dikeluarkan oleh produktif buruh suku ketiga 2022, kita dapat menyaksikan bahawa mengukur tahap keberkesanan, kecekapan dalam penggunaan sumber seperti pekerja, teknologi, sistem, pengurusan dan lain-lain yang diukur secara optimum menukar input kepada output yang berguna. Jadi mari kita lihat data yang dikeluarkan oleh DOSM sendiri bagaimanakah prestasi produktif buruh pada suku ketiga tahun ini. Dan apabila anda meliti produktif buruh suku ketiga pada tahun ini, kita menyaksikan peningkatan pada suku ketiga. Di mana di sini kita menyaksikan peningkatan kepada produktiviti buruh per pekerja pada suku ketiga meningkat kepada 10.1% kepada RM24,241. Manakala untuk jumlah pekerja pada suku ketiga juga meningkat kepada 3.6% kepada 15,831 jumlah pekerja. Dan bila kita meneliti bagaimanakah produktiviti buruh per pekerja mengikut aktiviti ekonomi, di sini anda melihat di bawah iaitu bar ini suku kedua di bawah dan ke atas dan di atas adalah suku ketiga tahun ini. Dan di sini kalau saya dapat perincikan secara lebih mudah di sini untuk anda fahami bagaimanakah produktif buruh mengikut sektor per pekerja. Di sini kita dapat menyaksikan sektor pembinaan adalah sektor tertinggi peningkatan produktif buruh per pekerja yang meningkat daripada suku kedua daripada 2.9% meningkat amat ketara kepada 14.9%, hampir mencecah 15% untuk sektor pembinaan. Ini diikuti juga dengan peningkatan tertinggi iaitu daripada sektor perkhidmatan daripada 7.5% daripada suku kedua meningkat kepada suku ketiga kepada 11.4%. Diikuti juga dengan pembuatan, sektor pembuatan iaitu meningkat daripada 4% sehingga 8.2% pada suku ketiga. Namun kalau kita dapat lihat juga pada suku kedua ada dua sektor yang mengalami penurunan pada suku kedua iaitu merangkumi -1.6% pada pertanian. Namun pada suku ketiga ia telah kembali kepada positif iaitu sebanyak 1.8% peningkatannya. Diikuti juga dengan perlombongan dan perkuaran iaitu meningkat banyak kepada suku ketiga daripada negatif 2.2% pada suku kedua dan pada suku ketiga ia meningkat kepada 8.8% untuk sektor perlombongan dan pengkuarian. Apabila kita meliti juga bagaimanakah produktiviti buruh per jam yang bekerja. Di sini ada dua kotak yang boleh anda teliti pada suku ketiga. Produktif buruh per jam bekerja pada suku ketiga kita dapat lihat peningkatan kepada 3.8% iaitu sejam produktif buruh per jam itu meningkat kepada RM42.50. Ini adalah untuk suku ketiga. Manakala jumlah jam bekerja untuk juta jam pada suku ketiga juga meningkat kepada 10% kepada 9 bilion jam. Dan ini adalah kadar produktif buruh per jam bekerja yang anda dapat saksikan pada suku ketiga tahun ini. Dan saya akan beralih kepada produktiviti buruh per jam bekerja di sini. Untuk suku kedua, kalau kita dapat saksikan di sini banyak negatif angka-angkanya di mana kita dapat lihat di sini iaitu peningkatan daripada negatif 3.4% suku kedua iaitu sektor pertanian. Namun pada sektor pertanian pada suku ketiga masih dalam negatif 0.9 namun angkanya lebih rendah sedikit berbanding suku kedua. Namun pada sektor perlombongan dan pengkuaran juga itu bangkit semula daripada suku kedua iaitu negatif 5.1%. Namun pada suku ketiga ia meningkat kepada 4.2%. Diikuti juga dengan sektor pembuatan iaitu daripada negatif juga berjaya meningkat daripada negatif 1.9% pada suku kedua. Namun pada suku ketiga ia meningkat kepada 1.4%. Namun sektor pembinaan masih lagi dalam angka negatif suku kedua dengan suku ketiga dan perkhidmatan juga kita melihat kepada perkembangan daripada 4% pada suku kedua dan suku ketiga ia meningkat kepada 6%. Dan ini adalah produktif buruh yang anda dapat saksikan per jam yang bekerja. Dan apabila kita meliti bagaimanakah carta produktif buruh nilai ditambah per pekerja untuk kita saksikan daripada suku pertama 2018 sehingga suku ketiga tahun ini. Dan apabila anda meliti pada tahun 2018 kita melihat iaitu ini adalah nilai ditambah per pekerja kotak-kotak ini. Dan untuk yang warna oranye sedikit ini anda menyaksikan itu adalah nilai ditambah per pekerja dan warna kuning itu adalah jumlah pekerja dan warna biru ini adalah nilai yang ditambah dalam peratusan. Dan kita dapat lihat
pergerakan daripada suku pertama sehingga suku keempat daripada tahun 2018, 2019 dan iaitu kekal mendata. Namun pada tahun 2020 iaitu kita nampak poin-poin ni nilai ditambah itu berada di bawah negatif juga. Jumlah pekerja juga menurun dan kita dapat nilai ditambah per pekerja juga menurun. Ini adalah antara tahun yang di mana kita dilanda krisis kesihatan sekaligus memberi kesan kepada krisis ekonomi kita. Namun kita nampak ia bangkit semula daripada masuk tahun 2021 iaitu peningkatan yang tertinggi pada suku kedua iaitu dapat lihat jumlah pekerja pun meningkat, jumlah nilai yang ditambah juga meningkat dan juga kita dapat lihat nilai ditambah per pekerja pun meningkat. Namun pada suku ketiga tahun lepas perbandingan suku tahun ini kalau kita bandingkan ia lebih rendah. Iaitu penurunan pada suku ketiga tahun lepas. Namun kita Malaysia bangkit semula dengan peningkatan. Kita mengalami trend peningkatan sejak suku pertama tahun ini. Kita dapat lihat trend peningkatan bukan daripada segi nilai ditambah saja tapi jumlah pekerja juga meningkat dan nilai ditambah per pekerja juga kita dapat lihat peningkatan daripada suku pertama, suku kedua, suku ketiga kita hanya dapat melihat trend peningkatan dan pada suku ketiga yang seperti kita dapat saksikan untuk jumlah nilai ditambah per pekerja adalah RM24,241. Kita dapat lihat nilai yang ditambah juga meningkat kepada 14.2%, iaitu jumlah pekerja pun meningkat antara yang tertinggi untuk suku ketiga pada tahun ini sebanyak 10.1%, termasuk juga dengan jumlah pekerja juga meningkat kepada 3.6%. Dan ini adalah produktif buruh yang anda dapat lihat carta nilai ditambah per pekerja. Seterusnya saya akan kongsikan bagaimanakah produktif buruh nilai yang ditambah per jam bekerja daripada tahun 2018 sehingga 2022. Seperti anda dapat saksikan, ia sama juga dengan nilai ditambah per pekerja dan ini adalah untuk nilai ditambah per jam bekerja, berapa nilai yang dalam waktu kita bekerja. Daripada 2018, 2019 keadaan mendata. Dan anda dapat saksikan seperti biasa pada tahun 2020, carta ia tidak begitu cantik. Kita nampak naik turun carta dia, ketara perubahan dia di sini pada tahun 2020 termasuk juga dengan tahun 2021. Namun kita sudah beralih beransur perlahan-lahan ke fasa pemulihan. Kita dapat saksikan trend peningkatan sejak akhir tahun 2021 tahun lepas sehinggalah suku ketiga pada tahun ini. Kita dapat ketiga-tiga jumlah nilai ditambah juga meningkat, jumlah jam bekerja juga sudah meningkat dan nilai ditambah per jam bekerja juga sudah meningkat. Dan untuk kita lihat data terkini yang dikongsi oleh Jabatan Perangkaan Malaysia ini, banyak perkara yang perlu kita teliti sebenarnya. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi produktif buruh di Malaysia ini dan bagaimana lagi kita nak tingkatkan lagi produktif buruh ini bukan sahaja untuk memenuhi keperluan industri tetapi untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara dalam jangka panjang dan jangka pendek. Dan sudah sedia untuk mengupas lebih lanjut mengenai perkara ini sudah bersedia di talian bersama saya adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, penganalisis ekonomi. Terima kasih Doktor, terima kasih Prof kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Terima kasih Nina. Saya teruja melihat pembentangan Nina tadi, sangat komprehensif. Baik Prof, ini pun adalah antara data-data yang kita kongsikan dengan kerajaan baharu dan Prof, adakah peningkatan angka yang kita dapat lihat ni melebihi daripada jangkaan kita sebelum ni ataupun ada perlu lagi penambahbaikan? Soalan Nina ni ada dua perkara. Yang pertama berkaitan dengan jangkaan, ya, dari segi jangkaan produktiviti, pertumbuhan produktiviti pada suku ketiga itu, kalau kita lihat ia memang seperti yang pada penganalisis seperti saya dan yang lain di luar sana, ini sesuatu perkara yang telah kita jangka. Untuk pengetahuan semua, kita mengetahui pertumbuhan KDNK suku ketiga kita pada tahun ini adalah 14.2%. Dan kalau kita lihat tadi angka yang dibentangkan sebentar tadi, produktiviti buruh kita meningkat pada kadar 10.1%. Jadi itu adalah normal dalam keadaan di Malaysia ini. Selalunya produktiviti buruh itu meningkat, pertumbuhannya berada di bawah pertumbuhan KDNK Malaysia. Ya, dalam konteks ini KDNK bertumbuh 14.2% dan pertumbuhan produktiviti buruh meningkat 10.1%. Jadi itu keadaan pengalaman Malaysia, ya. Baik, seterusnya persoalan adakah wujudnya
ada ruang penambahbaikan. Memang banyak sekali ya Nina, ruang penambahbaikan yang perlu yang terbuka, yang perlu kita perhalusi dan perlu kita bincangkan ya. Tetapi yang seperti kita sedia maklum bahawa perubahan ataupun penambahbaikan produktiviti ini tidak boleh berlaku dalam sehari, sebulan atau setahun. Ia memakan jangka masa yang panjang kerana kita berbicara pasal produktiviti ini, ia adalah isu struktur yang bersifat jangka masa panjang dan ia juga berkait dengan pelbagai faktor, contohnya persekitaran, perniagaan, bakat ataupun guna tenaga, teknologi dan juga struktur insentif kerajaan juga mempengaruhi produktiviti itu. Jadi bila kita bicara pasal produktiviti dari segi itu, kita perlu melihat keseluruhan ekosistem ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti itu. Baik, saya nak fokus pada penambahbaikan beberapa perkara yang kita boleh bincangkan kat sini ya. Yang pertama, Nina ya, kalau kita lihat penambahbaikan yang pertama yang perlu kita lihat adalah kita memastikan bahawa ruang-ruang kosong, vacuum, kekosongan pekerjaan yang ada di luar sana perlu diisi dengan cepat kerana kekurangan pekerjaan itu akan mempengaruhi jumlah pengeluaran, jumlah output yang dikeluarkan dan ini akan mempengaruhi tingkat produktiviti itu. Jadi kalau Nina bentang tadi, kalau kita lihat sektor pertanian masih pertumbuhannya negatif kerana sebahagian besarnya kita tahu sektor ini bergantung kepada buruh asing dan kekurangan buruh asing itu jika tidak ditangani dia akan menyebabkan produktiviti itu akan bertumbuh perlahan ya. Selain daripada mengisi kekosongan kekurangan pekerja, yang kedua juga kita kena lihat, tapi yang kedua ini lebih bersifat jangka masa panjang ya, iaitu kita kena kurangkan ketidakpadanan pekerjaan di luar sana. Kajian yang kami buat di Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan, kita tengok bahawa jika ada berlaku ketidakpadanan pekerjaan ataupun mismatch, so pekerja yang produktiviti mereka yang kumpulan yang mismatch ini adalah lebih rendah dan juga pendapatan yang mereka dapat juga lebih rendah berbanding dengan mereka yang ada padanan pekerjaan yang lebih baik ya. Seterusnya Nina ya, ketiga adalah antara penambahbaikan yang lain kita boleh lihat adalah kita kena faham bahawa adaptasi kepada teknologi terutamanya PMKS, perusahaan mikro, kecil dan sederhana ini agak perlahan ya. Tapi kalau kita lihat pada bajet yang 2023 yang dibentangkan yang lepas, ada satu insentif yang menarik saya lihat kat situ iaitu berkaitan dengan insentif cukai untuk kerajaan nak sediakan bagi memastikan pembelian mesin, pembelian teknologi daripada luar itu lebih cepat berlaku dengan adanya insentif pengurangan cukai ya. Kerana salah satu faktor yang menyebabkan kenapa produktiviti kita perlahan juga adalah disebabkan oleh adaptasi teknologi yang perlahan dan antara sebabnya adalah disebabkan oleh kos pembelian teknologi itu yang mahal. Jadi jika kerajaan menggunakan insentif cukai ataupun mengurang ataupun menghapuskan seketika cukai berkaitan dengan barang import, barang yang ataupun teknologi mesin yang kita import, itu sangat membantu dalam meningkatkan produktiviti kerana produktiviti di luar sana di dalam pengeluaran adalah berkait rapat juga dengan teknologi. Teknologi dan juga buruh ini digunakan bersama-sama dalam pengeluaran bagi memastikan output yang dikeluarkan lebih tinggi ya. Jadi itu secara sepintas lalu berkaitan dengan apa ruang yang boleh ditambah baik di masa hadapan, Dina. Jadi doktor, kerajaan baru juga ada banyak ruang dan peluang untuk lakukan great reset memandangkan produktiviti adalah masalah struktur. Jadi apa yang harus segera diberikan tumpuan oleh kerajaan baru? Seperti yang Prof cakap tadi, adakah kita perlu beri tumpuan lebih kepada teknologi ataupun digital ataupun kita perlu fokus tambah lagi aspek yang perlu diberi fokus sekarang? Saya melihat kerajaan baru penumpuannya kepada saya terarah pada dua perkara ya Nina. Yang pertama adalah pembangunan bakat.
Yang kedua adalah mempercepatkan adaptasi teknologi, ya. Yang saya ulas sedikit satu persatu, ya. Yang pertama berkaitan dengan pembangunan bakat. Jadi apa yang perlu dilihat sekarang ini adalah bagaimana pihak kerajaan melakukan sesuatu untuk memperbaiki kualiti bakat kita, memperbaiki kualiti pendidikan kita bagi memastikan apa yang kita keluarkan adalah selari dengan permintaan pasaran. Jika tidak selari pun dengan peningkatan permintaan pasaran, kita mahukan bakat yang kita keluarkan adalah bakat yang boleh mencipta peluang pekerjaan, bakat yang boleh mencipta nilai ditambah pada ekonomi, mungkin melalui keusahawanan ataupun mencipta peluang ekonomi baru. Jadi ini perlu dilihat, ya, kerana perkara utama yang menghambat produktiviti Malaysia ini dalam kajian kami menunjukkan bahawa bagaimana kita menggunakan sepenuhnya ataupun menggunakan bakat yang kita ada sepenuhnya dalam memastikan ekonomi nilai ditambah ekonomi dapat dijana. Yang perkara yang saya nampak seperti yang saya beritahu tadi, isu mismatch itu adalah besar dari segi nilainya, ya, ataupun dari segi kuantitinya, kuantumnya. Kalau kita lihat dalam laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, sebanyak 36.8% guna tenaga di luar sana yang dipanggil sebagai guna tenaga tidak penuh. Maksudnya guna tenaga tidak penuh ni adalah mereka yang mempunyai kemahiran, contoh mudah, ya, mereka yang mempunyai kemahiran tinggi tapi mereka bekerja di profession yang lebih tidak memerlukan kelayakan mereka. Jadi ini yang dipanggil underemployment. Maksudnya kita tidak gunakan sepenuhnya talent kita. Jadi apabila kita tidak menggunakan sepenuhnya talent yang kita ada, ini tidak akan menyumbang kepada, bukan tidak menyumbang, kurang menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, nilai ditambah dalam ekonomi. Jadi kita mahukan bakat kita digunakan sepenuhnya di dalam ekonomi. Dalam masa yang sama, kita mahu mencipta bakat sekarang ini yang bakat yang boleh menyokong pertumbuhan industri, dan yang bersama kita cuba menjana bakat masa hadapan yang akan memastikan bakat itu tersedia untuk industri yang akan wujud 10 tahun akan masa hadapan. Itu yang kita perlu lihat. Yang pertama, Nina. Yang kedua adalah berkaitan dengan adaptasi teknologi. Jadi kita perlu lihat bila kita pasal adaptasi teknologi ini, ia berkait juga dengan pelaburan, ya. Jadi kita mahukan bergerak ke hadapan, kita mahukan kerajaan baharu ini melihat kepada bagaimana industri kita ni yang berintensifkan buruh ini, kita upgrade mereka kepada yang lebih berintensifkan teknologi, supaya apabila berintensif, pengalaman negara maju apabila ekonomi kita bergerak kepada berintensifkan teknologi, ada dua kebaikan di sini. Yang pertama adalah permintaan ke atas buruh yang berkemahiran tinggi akan meningkat sesuai dengan perubahan teknologi itu sendiri. Dan yang kedua, apabila permintaan buruh berkemahiran lebih tinggi meningkat, ini bermakna bahawa pendapatan Malaysia pun akan meningkat, kerana gaji mereka yang berkemahiran tinggi selalunya lebih besar berbanding dengan berkemahiran lebih rendah, ya. Itu manfaat yang teknologi yang kita boleh bawa. Jadi untuk pelaburan masa akan datang, kita perlu lihat kepada pelaburan yang bawa masuk ke Malaysia adalah pelaburan yang bersifat teknologi, supaya kita mahukan anak pelaburan ini, industri ini dapat memanfaat anak-anak Malaysia yang yang ada bakat dan ada kemahiran tinggi. Jadi itu dua perkara yang kerajaan perlu lihat. Dan yang sama, jangan lupa kita masih lagi perlu memberi fokus kepada bagaimana untuk kita mempercepatkan kemasukan ataupun mempercepatkan proses pengambilan pekerjaan itu. Kita nak memastikan
jangan ada vacuum yang lama, atau vacuum ini maksudnya adalah jangan ada kekurangan pekerjaan yang terlalu lama di dalam ekonomi, kerana ini tidak baik untuk produktiviti, dan yang kedua tidak juga baik untuk persaingan ataupun daya saing industri itu sendiri, sama ada di peringkat domestik maupun di peringkat global. Jadi perkara itu yang perlu dilihat pada ketika ini, Nina. Baik, Prof, tadi kita dah sentuh pasal mismatch, kita ada juga menyentuh bagaimana iaitu tenaga pekerja yang kurang kemahiran tinggi dengan adaptasi teknologi, diikuti juga dengan pengaruh pelaburan, dan kita ada juga menyentuh pasal gaji. Namun kalau doktor melihat gaji minimum harus mencerminkan produktiviti. Dengan angka sedia ada gaji minimum kita, adakah gaji kita mencerminkan produktiviti? Baik, yang pertama Nina, kita kena faham bahawa gaji minimum ini bukanlah sebenarnya diselaras berdasarkan produktiviti, kerana fungsi gaji minimum ini lebih kepada fungsi kepada untuk memastikan pekerja mendapat gaji yang sesuai untuk yang boleh compensate kepada kos hari hidup mereka. Tapi yang gaji ini dengan produktiviti ini sangat menarik. Soalan yang sangat baik sebenarnya, Dina, ya. Kalau kita lihat pengalaman negara-negara maju, ya, produktiviti akan meningkat seiring dengan gaji akan meningkat seiring dengan peningkatan produktiviti. Apabila produktiviti meningkat, Dina, bahasa mudahnya ini bermakna bahawa seorang pekerja boleh mencipta, boleh mengeluarkan output yang lebih. Apabila output lebih dikeluarkan, ini bermakna keuntungan yang didapat oleh syarikat juga lebih. Apabila keuntungan yang dapat oleh syarikat lebih, ini bermakna gaji juga perlulah lebih kepada mereka yang produktif. Itu dari segi kiraan mudahnya begitu, ya. Jadi kajian kami, ya Nina, kami dapati bahawa wujudnya jurang yang agak luas, yang agak besar di antara produktiviti dan gaji di Malaysia ni sebenarnya. Kita lihat produktiviti meningkat lebih tinggi berbanding dengan gaji. Kalau boleh saya tak ada kesempatan nak tunjuk graf dekat sini, mungkin nanti saya akan tulis dalam kolumnis mungkin, ya. Kita lihat bahawa graf gaji itu meningkat secara lebih mendatar, ya. Jadi ini bermakna bahawa gaji yang dibayar di Malaysia ini tidak reflect kepada pertumbuhan produktiviti itu. Jadi ini perkara yang kita kena lihat, ya. Mungkin kita tidak boleh guna kaedah minimum wages ini untuk intervensi kepada produktiviti. Tapi kalau Singapura, mereka panggil progressive wage system, yang mana gaji mereka tidak berdasarkan gaji minimum tapi berdasarkan progresif. Progresif ini maksudnya dia berdasarkan, lebih bahasa mudahnya, lebih mengikut pada produktiviti lah. Jadi di Malaysia pun kita ada sebenarnya satu inisiatif kerajaan sekarang, pada rancangan Malaysia ke-11 yang dulu dah masih diteruskan, berkaitan dengan PWLS, iaitu Productivity Wage Link System. Kita wujudkan PWLS ni untuk mencerap, untuk melihat bagaimana kita nak menggalakkan industri di luar sana membayar gaji berdasarkan produktiviti buruh, ya. Tapi tidak semua industri di luar sana masih menggunakan PWLS ni, masih tak berapa besar. Mungkin benda ni kita perlu lihat, dan juga kita perlu lihat bagaimana model, ya, bagaimana Nina, ya, bagaimana model perkongsian keuntungan berdasarkan produktiviti itu boleh dicari di luar sana, dia memastikan bahawa produktiviti gaji yang mereka dapat gaji pekerja dapat adalah gaji yang boleh meningkatkan produktiviti pekerja. Tapi dalam masa yang sama, Nina, dia ada boleh reverse situation. Maksudnya kalau majikan di luar sana nak meningkatkan produktiviti lebih, bayarlah dengan gaji lebih. Kerana kajian yang kami dah buat, termasuk artikel yang kami tulis bersama dengan MOF dalam Economic Outlook 2023 tu, kita menunjukkan, kita jelas, kita tengok menunjukkan bahawa kalau kita tingkatkan gaji, maka produktiviti juga akan dapat dipertingkatkan. Begitulah, Nina.